ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah pada hadis seterusnya, hadis yang keempat. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah. An Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannata faqala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in qadiban min arak. Rawahul Muslim. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, yakni mengambil secara paksa atau merampas, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun hanya setangkai kayu Arab, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang laki-laki. Lalu mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan sehelai selendang atau syak perawi hadis sehelai baju kurung daripada harta rampasan perang. Hadis riwayat Muslim. Keterangan daripada hadis, Islam melarang sesiapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit sahaja, seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka Allah akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja, iaitu apabila ia menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal daripada tuang punya barang. Oleh itu hendaklah kita berhati-hati
kalau kita bermuamalah dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram, dan jangan melakukan sebarang kezaliman terhadap hak milik orang lain, kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Betul itu. Baik. Di hadis keempat pada malam ini, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua hadis yang kita baca tadi berkaitan dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar. Sesiapa, barang siapa yang mengambil hak milik orang Islam, ambil barang milik orang beriman dengan sumpah, yakni mengambil dalam keadaan paksa ataupun tidak sebenar, ataupun dalam keadaan dia rapah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad situ aujaballahu lahun nar, wajib masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, haram masuk syurga. Orang ambil harta umat Islam, ambil dalam keadaan tidak sebenar. Patu sahabat pula ini mari tanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, kalau ambil sikit masuk neraka ke? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa in qadiban min araq, walaupun ambil sebatang kayu arak. Sebatang kayu arak ni harga sama. Nampak? Harga RM1.50. Hak molek sikit RM1.50. Kayu arak hak kering tu sama. Kayu arak ni kayu orang buat sugi. Bukan kayu arak ni kayu orang buat arak. Kayu sugi. Kalau kita maknanya nak dapat pahala lebih, kita menyuci, membersihkan mulut kita guna kayu arak. Dan kalau guna buruh gigi tak dapat pahala, boleh? Satu pahala kata ulama. Nampak? Iaitulah pahala membersihkan mulut. Tapi bila guna kayu arak dapat dua pahala, membersihkan mulut dan juga pahala menggunakan kayu arak. Apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sugi dengan kayu arak. Cuma katanya ulama-ulama, kayu arak ni, bersugi ni, guna kayu arak, dia banyak kelebihan. Kelebihan di antaranya boleh bawa dalam sah semayang. Tengah-tengah tu bila bang, boleh lagi kita sugi 1, 2, 3. Tengah-tengah dalam sah semayang. Boleh tak? Boleh? Dan kalau guna buruh gigi, siap ngobat dalam sah semayang tak jeng, kembur habis buih-buih. Nampak? Ni kegunaan kayu arak. Boleh bor dalam kocek. Lagi di mana-mana, molek-molek ada. Tak payah bak. Cuma kita nak tegur setengah daripada pengguna kayu arak, tidak beradab. Lepas daripada sugi kayu arak tu, dia buah atas Quran, tak boleh, hukumnya haram. Nampak? Tak boleh buh. Kayu sugi tu tak boleh bubuh atas Quran. Quran ni hak atas sekali. Tak boleh bubuh atas Quran tu, telefon tak boleh buh. Kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Spek mata buah atas Quran haram. Nampak? Qiyah tak boleh buah atas Quran. Imamah serban tak boleh buah atas Quran. Pasal Quran ni hak duk atas sekali. Dalam ni ramai. Bukan kata kayu sugi buat atas Quran. Mangga tu. URTV atas Quran molek-molek ada. Pasal apa jadi gitu? Pasal bodoh. Tak tahu hukum lagi. Tak tahu hukum. Tak boleh buat Quran ni atas sekali. Kalau tak ada orang hal, kita jangan buat lepek atas Quran atas-atas. Kita sandar di dinding. Ni dinding kita sandar Quran gini. Nampak? Kalau makna sejik itu dia tak ada buat maknanya macam rebok ke, acara ke tak. Sandal gitu.
Quran ni mulia. Nampak? Mulia tak mulia, siapa tak boleh duduk bawah. Tak boleh hak, maknanya barang-barang hak lain tak boleh duduk atas dia. Tu Quran. Bab tu kita kena ambil cakna. Bab-bab lagu ni. Dah nak cakna ke mana dak ngaji. Jadi bila dak ngaji kau selerak tabak hari dunia kita. Jadi Nabi SAW sebut kaitan dengan harta tak boleh kita buat lebih kurang. Apatah lagi harta itu harta umat Islam. Nampak? Ambil sikit patak neraka dah tuang bubuh. Dalam hadis yang lain pula, dalam perang Khaybar, apabila selesai daripada perang, sahabat-sahabat pun pakat cerita, hak ni syahid, hak ni mati dah syahid, nama sekian-sekian syahid. Tiba-tiba bila sebut nama si Fulan bin si Fulan, dia kata syahid juga. Nabi dengar, dan Nabi pun sanggah. Nabi kata tidak sama sekali, si Fulan itu aku lihat dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kihnya menyembunyikan sehelai selendang, ataupun baju kurung syok perawi hadis. Maknanya nak kabur barang, harta rampasan perang. Nabi dak dam bagi dia ambil dah. Berak perang tu syahid. Nampak? Bila umat Islam perang dengan maknanya orang kafir, orang musyrikin mati syahid. Bila mati syahid, betul lah sebelum mati tu ada dia ambil barang harta rampasan perang. Nabi tengok dak masuk dalam syurga sekarang. Padahal perang tu maknanya hebat dah. Mati syahid tapi dak bubuh dalam syurga Allah. Dia tak ada lah yang paling hebat sekali mati atas dunia mati syahid. Mati atas masjid hebat dah, hebat lagi syahid. Mati belang sujud hebat dah, hebat lagi syahid. Mati belang baca Yasin malam Jumaat hebat dah, tapi hebat lagi mati syahid. Mati belang tahlil hebat jugalah, tapi hebat lagi mati syahid. Pasal apa? Pasal mati syahid ni Nabi pun cemburu kepada orang yang mati syahid. Dah bila mati tak payah mandi. Kita mati biasa mandi tau. Orang mati syahid haram mandi. Tu imam mandi gak dosa besar tu imam. Jangan main. Pasal apa? Dah hebat. Darah dia tu hebat. Dah disaksi pada hari kiamat. Batu orang mandi juga, orang mati syahid hukumnya haram, dosa besar. Tak payah mandi. Nampak? Tak payah sembahyang. Tandang terus dengan jasad-jasad, dengan darah-darah, dengan pakaian-pakaian dia. Pasal apa? Lesen so. Set mati syahid ini lesen so. Besar dah besar lesen set mati syahid, siapa maknanya malaikat dalam kubur dak tanya puak-puak mati syahid. Dak tanyalah ma rabbuka. Dak tanya. Tak apa, lesen so. Kita tanya kita. Cak ayang. Tanya, kita mati orang ni, kena tanya tau. Pasal apa? Dah bukan kita mati syahid. Seorang kena tanya. Nak jawab mana tak tahu kita. Takdir kata kita mati malam ni, Allah, berat nanang kita. Dengan tak ada amalan. Dengan pala sikit, dosa banyak, nak jawab mana? Dalam kubur. Dah kira orang ngajar tak mau dengar. Orang garik boleh kelek kita, dia kelek je orang. Orang susun kereta nak pergi sejik, dia cari parking mega mau. Nampak tak? Dah nak jawab mana? Bila malaikat tanya wa ma qiblatuka, nak jawab mana? Mega mau qiblati. Dah tak jeng. Sekarang boleh pergi beli. Apa pada mayang isi dia beli? Ketutup beli. Dah datang mana ni? Siang esok. Nampak? Dah. Kaji kita buat sagam. Pilih masa yang tidak betul.
sehingga akan kita meninggal perkara-perkara yang bermanfaat pada kita, bukan saja atas dunia, lebih-lebih lagi pada hari akhirat. Nah, masa ni kita nak dengar, masa muda ni kita nak ngaji ilmu. Nah, masa gagah ni kita nak pergi sejik, nak pergi surai. Dan masa gagah ni, masa sihat ni, masa otak kuat ni lah, kita nak belajar ilmu agama. Bila tua dah orang cetang dah. Nah, dan Tuhan tarik nikmat muda. Nah, macam-macam nyakit dah bila tua, hak mata terang jadi kelabu pakai spek. Nah, kita pakai spek ni bukan kelabu, action je. Dah, bukan tua. Nampak? Telinga hak dengar jadi kurang dengar dah. Dah tua, Tuhan tarik nikmat. Nah, dulu gak dengar lah orang cakap sungai ular duduk sini dengar. Tak hebat telinga kita. Lain dia orang duduk susu hidung cakap depan muka. Nak kira mana tu Nabi tak dengar. Kau ada. Pasal apa? Dah tua, Tuhan tarik nikmat. Sikit-sikit. Sekarang Tuhan tak tarik banyak lalu. Sikit-sikit Dulu daripada kepala hitam letung, lain ni putih Sebab tu masa ni kita nak belajar kumpul sebanyak-banyak pahala. Baru puas hati ngadak Tuhan dalam keadaan pahala kita banyak. Ni dua baru nak pergi ngaji. Tanya nak pergi di mana tu mak haji nak pergi syurga lah. Waktu malam ni ustaz ngajar bab mak haji setetek pun tak ada dah 63. Baru nak ngaji bab masa muda bahala kau. Ayah haji get nyek jalan macam kura. Nak pergi di mana tu ayah haji nak pergi dengar lah belajar dia malam ni bak bekoh lah bak air mani. Ayah haji setetek tak ada air mani, betul tak? Dah baru nak belajar. Jadi nyaknya masa muda, masa gagah, masa sihat, inilah kita nak belajar ilmu agama. Takdir kata suatu hari kat gini Tuhan tarik nikmat sihat, lepek teka 6 bulan. Puas hati pasal apa? Masa aku gagah dulu aku gidah dengar. Masa aku sihat parak dah, aku tahajud. Maka hari ni Tuhan beri aku sakit, tak apalah. Puas hati ni dalam keadaan bahan lara berat, Tuhan tarik nikmat sihat. Sakit dah tarik anda menyanda je haji. Tekak lapang hospital, mamak ke hospital Kuantan. Dah tak apa-apa. Dengar abang berasa nak pergi surau. Dengar orang kuliah dalam radio berasa nak pergi sejik, duduk hospital. Ada benda lah. Semayang dalam keadaan tiup. Tebuk tekuk-tekuk ni, tiup. Dah sakit, tiup pula orang dah bot tekak, dah erti dah nak semayang ke mana. Semayang dalam keadaan ambil air kecing duk pinggang, dah erti dah nak buat ke mana. Pasal apa? Masa muda, masa sihat, dia dok cakna dalam bab urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Masa ni nampak? Nak cari, nak tahu perkara halal haram masa ni. Sebatang je kayu arak, makna sikit lah kita ambil harta orang Islam. Aujaballahu lahun nar, wajib tu, bukan sunat, bukan harus, wajib masuk neraka. Haram muka dia tu masuk dalam surga Allah. Nampak? Berat menandang makan haram. Ambil harta orang berat menandang. Dan ni ni ramah bukan kata ambil sama jota tu. Ambil harta rakyat. Dah tu ada benda pun tengok kau segala mega. Kereta 3-4 otis ekor, bini 2-3 ekor ekor. Dah mana Tuhan dah bagi panah peti. Tuhan bukan macam kita ikut hawa nafsu.
Tuhan ada rancangan dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang je. Bila tengok orang buat jahat, bila tengok orang buat zalim, orang curi, orang khianat, dalam hati kita kalau boleh malam ni kita nak tengok dia panafti. Nah, malam ni kita nak tengok dia accident. Apa kerah bang tanah jilat cau. Nah, tapi kita ada pun Allah Taala dia ada rancangan dia. Nampak? Kalau Tuhan ada raya atas dunia, Tuhan raya hari akhirat, kita kena yakin kan? Nampak? Dia gitu. Apa bang? Berhenti sekejap deh. Sebab itulah dalam perkara halal haram kita kena jaga. Lebih-lebih lagi benda yang sakut paut dengan makanan. Nampak? Tapi tak mesti makan saja. Ada kata tak apa aku curi karbohidrat aku tak makan. Tak. Sama je. Lepas ni kita tengok Allah ramanya habis. Tak. Makan haram. Tak kira dengan rasuah tak rasuah. Haram-haram ni dia ada dua, zati dan maknawi. Nampak? Haram li zati ni haram yang mana kalau kita tengok haram dah. Pamanya babi. Tak ada orang makan babi tak? Umat Islam tak makan babi. Tak ada kita temu tu ilah nak pergi mana tu? Oh, mai wak celup tepung bawah, sedap orang ni bawah. Ada? Tidak haram. Tak makan anjing ada. Tapi hak ramai terlibat dengan perkara-perkara yang haram, makan haram, maknawi, makan berah. Bukan makna terjemah cak renak tu. Tapi haram. Apa haram? Sumber haram. Nampak? Piti, ambil piti orang. Wak beli berah haram. Ni ramai terlibat. Batu seorang-seorang akan ditanya pada hari akhirat. Antaranya bab harta dia. La tazulu qadami 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al. Tidak akan berganjak kaki manusia, kaki anak Adam pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebelum ia ditanya, sebelum ia disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara soalan, wa ammali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, atau kama qala. Tuhan tanya bab harta dah ni ambil di mana ni? Tuhan tanya. Dah ambil tepat sekian-sekian, ambil sumber sekian. Dah bila ada harta ni buat pergi di mana? Tuhan tanya. Dah bukan tanya ada ambil di mana je, buat pergi di mana harta ni? Dua soalan. Kalau ambil kau halal, alhamdulillah. Belanja kau halal, alhamdulillah. Boleh jawab. Dah, kau haram, balik awal tu. Ambil kau haram, belanja kau haram pula. Allah. Bahan piti raya awak ke sini. Betul tak? Bukan cerita sini. Mongolia. Dah 2 kali haram. Allah, kena taubat tu. Dak taubat patak neraka Tuhan bo. Datuk patak neraka, Tang Sri patak neraka, tak ada kira siapa-siapa. Tuhan dak malu mata. Atas dunia malu mata tau. Dak kepah berau ada depan mata. Oh, naik kau tu. Depan mata. Nah, belakang bagak ingat orang jahat datang tu. Berau mari depan mata. Salam cium tangan bawah. Gitu. Tapi Tuhan malu mata tak? Kan lepas diperacur habis alam ini, langit dilipat, matahari habis lecing, bilang butang cakrawala, planet habis lecing gelap kata. Soalan pertama Tuhan tanya, ainal muluk? Muluk ni mana benda? Apis bawah, kerani sekolah ke tukar kebun? Raja. Tuhan tanya, ainal muluk? Pakhwana raja yang besar-besar. Pakhwana dah raja besar-besar, mampu khiyah lelaki. Allah Ta'ala tanya. Senyap tu pasal apa? Ada benda. Hari kiamat cerita. Ada benda dah. Malaikat pun mati ke? Raja kata kita, raja kata set jin, syaitan, iblis. Malaikat tu kan cabut nyawa mati ke? Tinggallah Allah Ta'ala seorang. Masa tu Tuhan tanya, ainal muluk? Di mana raja-raja? Ada lah. Pangkat raja, pangkat presiden, Dana Menteri, Menteri besar. Pangkat-pangkat ni atas dunia je. Atas dunia pun sekejap je. Boleh sepenggal dua, ada lah. Nampak? Sebab tu jangan kita tahu jangan gongak dengan pangkat orang kita ada. Sekarang ni baiklah kita pangkat pengarah. Kita pangkat datuk, kita pangkat Tan Sri. Macam-macam pangkat kalau kita bilang malam ni dah habis. Adakah selama-lama pangkat kita? Tak, sekejap je. Siapa masa cabut sama ada cabut tu bernama peceng ataupun cabut tu bermakna mati. Dua. Nampak? Mati orang dak panggil dah pengarah. Peceng orang dak panggil dah pengarah. Tengok ketua polis negara pas pada peceng orang tapik dia. Jumpa pasal minggu orang tapik tak? Tapik tu pasal minggu jumpa. Ada? Tak, orang dak layan. Layan apa? Sekejap saja. Pasal apa? Dah pangkat sisi manusia. Manusia letak, bila manusia letak dah lama sekejap ke? Tapi bila Tuhan yang letak, waktu dah akan cabut sampai bila-bila. Apa? Sebagaimana pangkat yang Tuhan letak, yang tidak cabut sekarang ini, iaitulah pangkat para nabi, para rasul. Itu pangkat yang kita tak boleh nak rebut. Walaupun kita tahajud nak-nak malam, sekali sujud ke Allah 8 jam pakai kepain hidung. Kita tak dapat pangkat nabi. Tapi kalau kita nak pangkat wali boleh. Kita nak pangkat orang soleh boleh. Kita nak pangkat orang yang dapat muqarrabin dengan Allah boleh. Mukhlisin boleh. Tapi pangkat nabi, pangkat rasul tu tak boleh. Kejarlah pangkat di sisi Allah Ta'ala. Tak payah kejarlah pangkat sisi manusia. Ulama hak hebat-hebat.
Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki. Nah, pangkat di sisi Allah. Nah, Imam Hanafi umpamanya hebat dah hebat dia umur 8 tahun hafal Quran dah. 8 tahun hafal Quran dah Imam Hanafi. Imam Syafi'i 5 tahun. Tahu hafal Quran. Kita berapa tahun hafal Quran kita? Kita 56 tahun waktu dah ingat. Dah, tak apalah nak buat mana. Kita set ayang. Cat ayang. Nampak? 8 tahun hafiz Quran 30 juzuk dalam dada. Pernah maknanya orang nak beri dia pangkat jawatan hakim di Kufah, dia tak terima. Nampak? Presiden nak beri jawatan, aku nak latihmu sebagai hakim di Kufah. Katanya Imam Abu Hanifah, aku tak mampu. Bapa mu tak mampu? Aku tak layak. Mana boleh mau hakim pangkat besar. Tanggungjawab besar, tak layak aku. Mu layak mu ulama besar kan. Serba-serbi mu ada, dengan cerdik pandai mu ada, alim bagian mu juga. Serba-serbi mu tahu, mu layak Jawab Imam Abu Hanifah, tak layak. Panasan raja Ji tu Imam Abu Hanifah. Apa Ji? Dari tak mau terima pangkat. Orang dulu tak mau terima pangkat kena Ji. Masuk jara tu tak mau terima pangkat, tak mau terima jawatan. Orang ni kena Ji pasal berebut jawatan. Bodoh pada lembu. Berat nandang lah ni. Balik kuk kali. Balik baik orang Terengganu orang kali. Siapa masuk J tak mau terima pangkat. Ni habis berbu. Qadi berbu. Lek kabel juga orang tu orang ni kono orang tu mufti. Tu selera tak apa kali waktu bi fatwa. Habib ni habis orang kampung. Dah warna gini ustaz, dah warna gitu, warna gini, warna gitu. Dah pegang jawatan pada. Dah layak. Faham? Dah. Nabi kata dah kan, kalau dah layak jangan pegang jawatan, bahaya. Kita umpama menyembelih tekak kita sendiri. Man wuliya faqad zubiha bi rajuli sikin. Siapa pegang satu-satu jawatan, sebenarnya ia sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Berat menang. Ambil pakat cek dah. Pakat dia paling cek kali. Pemimpin dalam keluarga tupung besar dah tu. Kalau engkau kita ni maknanya berat nak kalau aku nikah tak boleh adil je. Tak boleh beri nak pakah ke dengan bini aku tak suruh nikah. Faham? Hak paling cek tu. Hak dalam kampung, dalam negeri, dalam negara tu besar. Dalam ni berebut terus nak jadi wakil rakyat. Berebut terus nak jadi wakil rakyat. Wakil rakyat dalam kecek benar dah terus. Ni wakil rakyat gitu. Wakil rakyat dak mai abang, wakil rakyat juga. Hak tu kat pilih pada. Berat menandang dah learning. Akhir suruh DJ dipenjara akan Imam Abu Hanifah. Waktu bik balik tanya, dah nak terima tak pangkat tak mau terima. Bapa mu tak mau terima? Tak layak. Mu nawak mu tak layak, kata presiden. Munawak mudah layak, mu layak. Kata Imam Abu Hanifah, aku kata dah aku tak layak. Mu kata aku nawak dia, mana bila nawak tak boleh jadi hakim ada boleh jadi hakim mu latih kat aku. Ni perlu penimpal presiden. Akhir J pula tambah pula maknanya hukuman. Kena katok, kena rodang pula dalam J. Ketung-ketang kena rodang. Siapa lembek? Imam Abu Hanifah. Nampak? Lepas tu waktu beda nak terima dak pangkat, tak ambil terima juga. Akhirnya minum air, dan air tu dia letak racun. Minum air degak, habis licin, gelepar, mati dia. Sebut dalam riwayat, dalam keadaan dia gelepar sakit itu, sempat dia duduk menghadap kiblat,
duduk tahiyat apa benda ni, duduk antara dua sujud dan bersujud kepada Allah, menghembuskan nafas yang terakhir. Tu Imam Abu Hanifah. Tuhan letak dia pangkat yang tinggi, siapa leni orang ikut mazhab dia. Betul tak? Siapa leni orang ngaji kitab dia, siapa leni orang ikut hukum hakam dia. Tu hebat ulama-ulama dulu. Lepas tu kita kena ikut ulama. Ulama khabar tak boleh, hak ni haram ni, hak ni halal baru halal. Tak boleh kau orang leni hak lawan bi ulama-ulama. Tak, ulama-ulama tahu apa. Hidup sejik bagian duk suai kata sebai, tak tahu bagian modern dunia-dunia, tak tahu. Ikut apa ulama? Ulak dah zaman ni tu dah. Tak ikut ulama. Kita ikut Quran dah. Dah saya ikut lah. Ulama-ulama ikut Quran syuti. Ni bodoh tak? Dah ikut Quran syuti, Quran je dak semayang mana? Bombo. Tak tahu bodoh. Quran khabar dah. Maknanya sujud baca gitu, ni baca gini, ni duduk gini, ada khabar? Dah lagi dengan hadis. Dah hadis ambil di mana? Kitab ulama-ulama. Betul tak? Dah kata apa ikut ulama? Buat kitab diri lah. Kaji hadis diri lah. Dah pergi mengembara Jordan, Syria, Mesir cari hadis. Boleh tak? Tak boleh. Ulama-ulama juga. Itu dah ikut. Dah tu Imam Bukhari bukan ulama. Nak kita baca ni hadis Muslim lagi. Ada riwayat Bukhari. Dan Imam Bukhari itu bukan ulama. Ulama kau dah kata dah ikut ulama. Selera tabak. Ada ilmu selera tabak. Ikut ulama-ulama lah. Imam Bukhari ni dia jadi Imam Bukhari bukan ngaji macam gitu Gi surang, gi sejik, boleh sejam balik. Esok gi pula. Boleh setengah jam balik. Esok gi pula. Gitu ngaji gitu dak jadi Imam Bukhari. Haji Bukhari jadi tu. Nak jadi Imam Bukhari. Sebut dalam riwayat Imam Bukhari masa kecil gila. Nampak? Gila benda, gila hadis. Tidur sekejap bangun tulis hadis. Tidur sekejap bangun tulis hadis, hafal hadis. Masa kecil dia buta. Mak dia mimpi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata, anakmu Imam Bukhari esok celak esok kan celak sungguh Imam Bukhari. Nampak Tuhan beri kelebihan pada dia. Dia tak macam budak lain. Budak lain duk main oya hak tu main bola tu pipa tu busa. Dia sibuk dengan hadis dia. Lepas tu bila besar jadi imam yang hebat. Nampak? Ribuan hadis di dalam dada. Gila hadis. Ni orang nak gila hadis. Kita gila benda lain, gila burung titik. Faham tak? Tu gila papadang. Muka ketak macam papadang, dah gila dang. Start daripada 8:30 pagi balik 6:30 petang. Main dang punya bahasa. Beli ikan kebun, siapa ikan kebun sembuh tu bik mata. Jadi kering tu ikan. Bang, tu gila papandang, gila main dang tu. Hak main burung pagi-pagi hari, duk mandi ke burung. Duk ajar burung, ikhwat hakiki. Duk ajar burung juga. Aku. Ajar burung. Tuan burung baca Fatihah, lagu tabak, siratan lebih. Dah. Nampak kan? Nak main burung boleh, tapi jangan sampai jadi gila. Nak main motor boleh, tapi jangan sampai jadi gila. Tahu gila? Gila motor. Gila kereta. Garik-garik boleh. Dah atur kereta jujur. Hak viva, set viva belaka. Betul tak? Set mevi belaka. Set kecil belaka. Duk atur jujur garik boleh. Dah atur buat benda. Duk ndak kezo.
Nah, bodoh pada ke. Faham tak? Apa benda kau? Allah Rabbi. Dok ndak ke jo? Jo mukcai saya tengok aja aku so. Boleh lu banyak. Nah, no, bawalah kenderaanmu tu rumah Allah. Majlis ilmu. Nah, nak main kereta tak salah, nak main basikal tak salah, motosikal pun tak salah, tapi jangan siapa jadi gila. Nak gila boleh, tapi biar gila pada agama. Tu tak apa, tu dipuji oleh syarak. Naik kaci tebu. Kalau anak waktu puas kering dalam kereta, khepok pala anak. Nangis anak, wah, apa? Waktu puas kering dalam kereta. Kaci. Dah kaci lagi berapa juta apa khepok pala anak? 200 juta. Dah? Apa dia? Kita jadi hamba kepada harta kita. Jangan jadi hamba harta. Jadilah hamba Allah. Biar harta tu hamba kita. Tak apa kan? Kalau harta hamba kita, tumpah aiskrim dalam kereta, kita marah anak kita. Tak marah, biar tumpah, beli kawasan yang lain. Ni kan anak tutup kereta kuat degung kata. Tutup apa kuat nak bodoh ni? Tutup slow kereta. Malak mak ni tutup kereta kan kuat. Dah orang zaman dulu. Anak baru beli kereta Protong Suprema. Tahu 75,000. Mak tupang gembira dah ada anak beli kereta baru. Mak nak naik atas kereta baru. Dah anak dekat lampu ajak. Ajak jugalah ada mak tua naik. Naik tu degung katuk kuat. Marah anak naik kat datang ni. Faham tak? Allah ni anak lah ni. Dah orang tua masa dia dah. Kereta si dia dulu zaman dulu lah, zaman pak dia dulu kereta kena katuk kuat kan, betul tak? Katuk selu dak kemah. Dah balik habis teh katuk degung tu dak kemah lagi. Tok laki pula tu keluar terkajang keluar pula. Degung. Baru kemah. Faham tak? Zaman dulu. Ini mana reti zaman lain dia katuk selu. Marah anak. Anak bodoh tu. Anak hamba kepada harta. Jangan jadi hamba harta. Kita hamba Allah kan. Sebab itulah kalau orang kejar harta, dia rugi. Sebab apa? Pasal bila dia ada banyak harta, dia jadi hamba harta, dia yang kena jaga harta. Tapi bila orang kejar ilmu, dia ada ilmu itulah yang akan menjaga dia. Beza tak? Beza ya? Harta ni kita kena jaga dia. Tengok orang ada harta banyak kan? Tengok bilang malang-malang. Balik negara bilang biti 4 kali bilang. Banyak orang laku kau hari ni jual pasar minggu. Boleh kau 150 kakang bilang. Bawa lembek. Bawa lembek tu debok mo. Takut orang curi gitu gini. Nampak ya? Jadi hamba pada harta. Dia yang kena jaga harta. Dan kalau kita ada ilmu itulah yang akan menjaga diri kita. Daripada kita bodoh jadi cerdik. Daripada semayang kita selerak tabak jadi molek. Nampak? Maka dia yang menjaga diri kita. Molek tak? Molek Bukan nak suruh buang harta. Ada harta jaga ambil ada masalah bagian dunia, tapi jangan jadi hamba harta. Berbalik pada pengajian kita pada malam ini berkaitan dengan harta yang haram. Nampak? Kita hok duk atas surau ni tak ada curi. Tak ada berapa. Tak ada ambil harta haram. Cuma kita kadang-kadang tidak memahami akan ada juga benda-benda yang kita curi sebenarnya. Kita ambil harta orang dalam keadaan tidak sebenar. Pamannya kita makan harta orang. Kok mana tu? Dalam jamuan-jamuan. Dia panggil pencuri di dalam majlis. Ada tak? Ada.
Antaranya hak berlaku ni hadiri jamuan dalam keadaan dia tidak dijemput. Bagi pencuri ke. Orang wak maknanya jamuan nikah anak tidak jemput kita. Kita pergi. Dah apa ada mayang Jumaat apa baru. Tengok ada jamuan orang nikah. Dah kita pun parking molek kereta pergi bahan nasi minyak. Ni haram kau ni. Panggil pencuri juga ni. Walaupun kita kenal tuan rumah, kita kenal apa dari kita, tapi tidak jemput kita. Kita pergi makan nasi minyak ini kau anak je, haram juga. Apa? Dari dah jemput kita. Haram makan makanan di majlis orang yang tidak jemput kita. Mereka ditulis situ sesiapa saja boleh makan di sini. Tak apa. Tapi biasa kalau majlis nikah dia ada surat. Tak ada surat dia panggil mulut. Ingat ni esok ada hari rumah hamba dia, nikah hamba dia. Nampak? Tapi kalau tak jemput, tak boleh mari ya. Nak mari boleh, haram makan. Dah lepas dah makan, wajib ganti. Jangan baik kalau tak ganti juga makan haram. Bila makan haram patak neraka, fannaru aulabi. Jaga baik. Ada nasi minyak sepinggang. Nasi minyak sepinggang ada 5 riyal. Lah ni naik setengah kot minyak naik. Faham tak? Dah nasi minyak, nasi sepinggang 5 riyal masuk neraka padang tak? Tak padang. Ganti balik, jumpa tuan rumah, minta maaf banyak, hari tu ada mari kenduri tak jemput. Jadi nak ganti pula lah, nak ganti semula lah. Hari tu ada makan kenduri nasi minyak, dah banyak mana ada 3 pinggang. Ganti 3 pinggang. Pergi rumah dia tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia. Tak ni lah kita ni. Boleh. Mana? Tak lah dia dengar khabar ustaz tadi dah. Salah makan kenduri jamuan, kena ganti semula, tak wajib kedak ganti masuk neraka. Ni mari malam ni nak ganti semula lah. Hari tu ada makan nasi minyak, kiralah berapa nak bayar dah malam ni. Kalau tuan rumah kata tak bayar, selesai masalah. Kalau tuan rumah kata bayar, wajib kita bayar. Nampak? Atas tuan rumah. Minta halal tu. Tuan rumah kata Allah hak gitu buat kira kau. Bukan orang-orang lain. Pok darang jimu kau. Sekapung. Kira 50 riyal sudahlah. Wajib ganti 50 riyal. Betul tak? Kalau tak ganti juga makan haram. Faham? Inilah dipanggil pencuri di dalam jamuan, majlis jamuan. Hadir jamuan dalam keadaan tidak diundang. Itu bagi orang lelaki. Bagi orang puan dia juga curi telur dapur. Ni ada juga puan. Dah dia tolong masak, dia tolong ayam bawang, dia tolong mesin ada. Kat masak tu dia pun ambil supik diri. Dia bol lauk, dia bol nasi ni ikat ni, cekok ni. Nasi. Tidak minta izin dengan tuan rumah. Lepas tu warga ambil balik dulu deh. Nampak? Bahan nasi minyak dengan gula. Tu haram juga dia bagi orang curi kau. Nampak? Kena minta izin. Bukan tak boleh ambil tapi minta izin tuan rumah tu. Boleh tak kita nak ambil nasi kau sikit 2-3 sendok, nak alik ketuk lagi kita. Tuan rumah kata ambil lah Allah gitu khabar kau. Boleh ambil. Faham? Pasal apa? Walaupun kita rapat kamcing sedadang harta dia. Maka bila harta dia tak boleh kita buat lebih kurang. Walaupun tak ada kita tolong yang masak. Nampak? Hak ni amal. Ini menolak bahan telur. Los baku orang nak bagi korang bahan duti. Dah lah kocek. Tak izin dulu, jangan buat gaduh kan. Mak ni boleh tak kita nak ambil telur cuti wali kita lagi kita boleh tak? Allah ambil cuti ambil air betul.
Bang, boleh ambil 2 uti. Bila dia kata ambil 2 uti, haram kita ambil 4 uti. Dalam ni ada ngaji gitu. Ada, pakai ambil. Alasan dia Allah bukan orang lain, pot darah aku kau. Ia ambil atas pot darah dia. Bukan orang nak jaga aku kau. Jangan tak jaga, kena harta dia. Wajib minta izin dia. Jangan awak lebih kurang itu. Harta orang kan? Lain lagi contoh pak pada makan nasi minyak dah. Dia tengok air basuh tangan habis tu. Air basuh dengan air syirak. Ni ramai kau ni. Hukumnya haram. Bukan syirak ni kau, syirak biru. Haram juga. Jangan main lah ni ramai sangat. Awak lebih kurang. Ida tengok air basuh tangan habis. Lambat lagi lewat ni. Dah isi air syirak, air basuh tangan. Kau naibak tu. Hukumnya haram. Dosa wajib kena ganti. Tak ganti masuk neraka. Ada air syirak. Pasal apa? Pasal katanya ulama-ulama, tuan rumah melaburkan duit, beli gula, beli syirak, beli daun pandang. Untuk buat air syirak, untuk basuh tangan ke untuk diminum? Untuk diminum tau. Tiba-tiba kita buat basuh tangan. Haram lah. Nampak? Kena ngaji. Tak ngaji kau berat nana. Tak tahu benda. Allah ramanya makan haram. Start daripada cek siapa hak besar. Hak cek bahan 2-3 rial je. Hak besar jatah-jatah. Allah berat nana. Kita kau kena ngelabang hak mau kita. Wih 500 ya tahan 5 tahun. Nampak tak? Bagusnya boleh 500 ya. Banyak boleh beli 500 ya. Anak sekolah, buat bayar kereta, bayar rumah. Tahan kau 4-5 tahun naik pula 2 sen. Lepas tu dah bunyi dah ni mahal kat kuih. Dah cia gitu. Dah kata minyak naik kan. Dah minyak naik dah sakau bau dengan kuih. Dah kena menjadi bodoh gitu. Apa dah? Ada kat bodoh gitu. Kita tahu dah warna mahal kat gula. Warna ni mahal kat. Mana? Kata dah minyak naik kan. Dah minyak naik bukan gula naik. Ada juga bodoh. Itu kita tak ada terang tu. Tafsir diri ya. Allah Rabbi. Nak awak guna. Kena lebang itu. Lepas tu kita kena cerdik learning. Bila pada kak makan orang cerdik. Jual beruk. Dia ingat beruk. Rupa jual ke. Nampak tak? Dah bodoh. Dah nak beli beruk sekar buat banyaknya. Ada beruk sekar banyaknya ni. Kawan tu kata ada sekar beruk orang nak jual murah. 100 ya. Tidak mau. Orang 100 ya. Baru ni aku tengok 1,500. Dak ni 100 ya. Rupa yang ambil ke ikat ekor. Ke ekor panjang tau. Beruk ekor mana? Ikat ekor. Kawan tu beli ke? Dah tengok muka pria super muka. Tengok ekor pendek beruk ni. Suruh panjangnya ke? Panjang. Kawan tu dengung. Tak? Dah ke mana panjangnya pada? Dah nampak kan ni jahil punya bahasa masyarakat. Daripada atas sampai bawah, daripada bawah sampai atas lebang mau. Kita duduk zaman lebang. Orang lebang Tuhan sebut nama dah. Wailul lil mukadzibin. Neraka wailah bagi orang yang lebang. Sama ada lebang dengan perkataan, sama ada lebang dengan perbuatan, jual beli tak kira. Lalu ni ramai lebang. Lebang mau. Kiraan dia nak cari lebih mau dengan cara lebang. Hak bahagian jual beli.
Dia timbang maknanya buah. Dah. Hak molek-molek warku, hak molek-molek, ada rambutan molek-molek, mecing-mecing, hak comel-comel ibu depan. Hak bahan diulak, hak ada pecah, hak tubik beruk. Nah, hak bahan diari ibu belakang. Nah, orang pun mari nak beli buah dokor sekilo, dia ambil ke belakang. Ambil buah duku 2 kilo, dia ambil ke belakang. Pasal belakang tu pecah-pecah. Hak depan macam-macam ya tu dah tadi. Ani bangak ni. Hak gini lebang patak neraka tu hangpu. Jangan main walaupun jual duku. Nampak? Jual duku dak kira jual duku, jual 2 riang. Nah, lebang patak neraka tu hangpu. Jangan main. Neh. Hak jual ayang. Ada kau? Nah, orang kata nak beli ayang sekong. Timbang. Neh, timbang kepala dengan kaki. Tu tanya kaki tu ibu suku. Faham? Tu jual dia lagi. Ada orang set-set pasar minggu, pasar garik, nak beli kaki sekilo, otong dah dia pakai kaki. Faham tak? Padahal tadi timbang kaki-kaki. Mana timbang kaki-kaki, beri dengan kaki-kaki lah orang beli tu. Tak, suku lah. Ni juga patak neraka juga tu hangpa. Jangan main. Dah kaki ayam berat kau. Awak jenis kaki ayam hok besar kan. Ayam cek kaki besar. Kak 2-3 gram kau. Dah tak jang kawan tu. Malaikat tu hang beli kata kaki saya tambah ni. Tak apa. Bab tu orang jual ayam ke jual janda ke nak menega wajib belajar bab nega. Nampak? Tak boleh nega sunat belajar. Macam nak nikah wajib belajar bab nikah. Tak mau nikah sunat belajar. Sebut sama-sama dah. Nak sembahyang wajib belajar bab sembahyang. Tak mau sembahyang sunat belajar bab sembahyang. Siapa tak mau sembahyang sunat belajar bab sembahyang. Siapa tak mau sembahyang orang gila. Dia tak apa tak sembahyang tu. Kita tak gila wajib sembahyang. Banyak betul masyarakat ni banyak nyaki. Ngak senang ke? Ayo. Nak ubah masyarakat, ayo. Nak ubah diri kita, ayo. Nak ubah diri kita daripada 8 tahun dah sembahyang subuh pukul 7.30. Nak ubah biar sembahyang awal, bukan saja sembahyang awal, sembahyang di surau pula berjemaah subuh. Boleh tak? Boleh, tapi mujahadah kena kuat. Tak agak, memang payah nak buat. Sembahyang subuh, sembahyang sah, sembahyang isya. Ni di antara waktu yang cukup payah kita nak berjemaah di masjid surau. Sembahyang subuh berat kali. Tengok pada takbir serung. Pernah putus kat mereka ni. Subuh 8.30. Faham tak? Payah. Nak oleh tu bila subuh 7.30. Apa? Dah mana tugas apa? Pulak dah. Ingat senang nak ubah. Nak ubah diri kita sendiri tu payah. Daripada malah kepada rajin. Daripada maknanya malah belajar agama kepada cinta akan ilmu. Payah. Tapi kita kena lawan. Lawan itulah, mujahadah itulah bersungguh-sungguh diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat senang nak masuk syurga. Pernah maknanya Tuhan suruh malaikat suruh tengok syurga. Kita tengok syurga ke buat malaikat terbang kita tengok syurga. Terbang dalam keadaan ribuan tahun. Siapa kat syurga malaikat tengok Allahu Rabbi, hebatnya syurga Allah. Kalau ginilah rupa syurga Allah, nescaya semua nak masuk dalam syurga Allah. Masa hebat. Tuhan kata kita tengok neraka pula. Terbang siapa dekat neraka dalam tempoh masa yang agak panjang. Malaikat tengok neraka Allah. Allah hebatnya neraka, takutnya tengok. Kalau ginilah keadaan neraka,
nescaya seluruh manusia tidak akan mahu masuk ke dalam neraka Allah. Pasal apa? Terlampau geri, terlampau takut, terlampau hebat. Nah, tiba-tiba Tuhan pagar akan syurga Allah Ta'ala itu dengan suatu pagar. Nah, pagar itulah ujian buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Hak inilah yang tidak disukai oleh nafsu. Nah, bila pagar malaikat tengok, Allah hebatnya pagar. Nak boleh ke masuk syurga tu hebatnya pagar. Kalau ginilah pagar nak masuk dalam syurga, nescaya berapa orang boleh masuk dalam syurga. Pasal apa? Pagar itu tidak disukai oleh nafsu. Mana? Sampai waktu semayang, kena semayang, nafsu nak tak? Oh, mayang awal-awal lewat akid apa? Time bulan Ramadan kena puasa. Dia nak puasa apa jelek macam nak mampu. Nafsu suka tak? Tak suka. Ada duit kena zakat pula. Dia nak ambil harta dia zakat. Sayang kau binti aku kan, mana boleh bagi kau kan? Apa? Nafsu duk air. Nah, kena tubik rumah, kena tutup aurat begitu gini. Hukum hakam. Itulah ujian bagi orang yang beriman. Kalau lepas baru masuk dalam syurga Allah. Bukan masuk odor gitu ke. Nah, bab tu kita duduk atas dunia macam-macam ujian Tuhan beri. Tak usah pelik tak usah mengadu, tak usah makna keluh kesah Mana Tuhan beri susah mu aku atas dunia. Memang dah. Masa duduk atas dunia Tuhan beri ujian. Kalau duduk dalam syurga tak ada ujian. Betul tak? Dalam syurga semayang tak? Ada. Tok bila ada bang dalam syurga? Dalam syurga ada tak mana ceramah? Kuliah? Tak ada. Dalam syurga Tok Iman dak mayang. Tok Iman nu congeng motosikal dalam syurga. Kelek awek. Tak ada mayang, tak ada dengar, tak ada zakat, tak ada sedekah, tak ada. Tempat berseronok dalam syurga Allah. Dan tempat ni, medan dunia, tempat diuji oleh Allah Ta'ala. Ad-dunya kata Nabi sijnul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Pak kita tempat penjara ni. Sampai masa waktu sembahyang kena sembahyang. Pas subuh zuhur pula. Pas zuhur asar pula. Dak nak panas monggo, cicah jepuk, garik pula sembahyang. Habis garik isi pula. Esok sambung subuh pula. Gitu sama sampai mati. Tak cukup sembahyang saja, kena dengar pula, kena belajar begitu gini. Ada hukum hakam batasan dia. Sama dak macam syurga, macam dalam jara. Lebih kurang aja. Duduk dalam jara boleh tak kita nak berseronok-seronok, suka hati kita boleh tak? Tak boleh, ada batasan dia. Kena ikut dia punya undang-undang dalam penjara. Pakaian nak ikut si kita masuk dalam jara boleh tak? Rambut pakai baju banduan uduh nak akan luar jing. Nak akan baju jaket boleh tak? Tak boleh pakai baju dia. Kan jara kan dia ada baju je. Hak orang belaka. Hak baju merah belaka. Hak baju merah cang dah. Jenayah tembak. Nampak? Cang dah. Tebeng nombor 505 007. Dalam jara kan. Kalau set baju biru cang dah, set rambut sejik. Cang dah jara kan. Tak boleh nak ikut si baju pakai baju. Luar pendek dalam jara. Luar pendek. Gelak kata tak dah. Malaikat duduk dalam jara tu di Norway. Baru sedap. Di New Zealand, penjara di New Zealand, sel dia ada YouTube. Ada TV flat screen, jangan main. Dalam jara dia ada account. Nampak? Ada Facebook. Dah pasal apa? Dah kerajaan New Zealand kaya. Kerajaan kita kaya. Dah kau cetang. Nampak? Sedap duduk ini. Di Norway dah. Negara-negara hok hebat-hebat. Kaca. Tak macam jari macam kita ni. Pergi sini kasih kaca masuk jari. Ada?
Rajin masuk penjara. Baik orang Kuantan ni. Pergi lawatan lah dah. Lawatan tengok banduang apa semua ni. Ada hak nyesal, nampak? Ada hak menangis, ada hak kerah kata. Nah, mana tu baik jaga tak ada masalah. Buat pula masuk budak jaga. Dah makan free. Nampak tak? Dah sedap pun makan free. Dok luar pula tu boleh makan. Dia ada menu dia. Nampak? Pagi makan biskut jagung sekeping seorang, cicau air tek dok bergula. Nampak? Kelak-kelak gitu. Bandar kata dak bergula. Boleh mahal. Dak bergula. Dak banduang. Dak kan nak makan kacang kuih tiaw. Ramai dah masuk jaga. Kemudian masalah menggelakkan harta sekumpulan jemaah, pertubuhan ataupun negara atau yang diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi adalah suatu amalan yang terkutuk dan berdosa yang tersangat besar, sekalipun yang digelakkan itu hanya bernilai seharga selembar baju sahaja. Hadis di atas adalah merupakan suatu amaran yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang ramai yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya serta sebagai tanda kesetiaan kepada perjuangan, apatah lagi kalau ia hanya seorang pekerja pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi perkhidmatan atau pengorbanan yang diberikan. Setara mati syahid pun jikalau ada ambil harta orang, Tuhan bubuh dalam neraka Allah. Apatah yang mati cak ayang macam kita mati biasa. Kalau tengok sekarang ni di Syria, Syekh mati syahid. Allah hebat, Tuhan beri kepada dia. Nampak? Mayat senyum. Betul tak? Tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook. Nampak? Dia tunjuk Syekh mati syahid yang senyum mewek muka. Puak-puak musuh Islam tengok mati, Allah utang letung. Muka uduh, takut tengok apa janjian Allah Ta'ala. Orang mati syahid dia nampak tempat dia dalam syurga Allah. Batu orang mati syahid sekarang roh dia duduk nampak di bawah khemah iaitu khemah yang diperbuat yang berwarna hijau di dalam syurga Allah. Nampak roh-roh orang mati syahid duduk bawah khemah. Dah khemah mana? Khemah hebat lah. Tak boleh nak gambar, tak tahu nak gambar mana. Jangan kita ingat khemah macam khemah ngakak. Tu dah orang cetak tu. Khemah ni makna istilah mana tempat tu comel lah Tuhan buat dalam syurga. Dah sebut khemah kok macam ngakak. Tu mendapa tu cak ayang tu. Khemah pula warna hijau. Kau nak minggu. Nampak? Roh-roh orang soleh, orang beriman duduk dalam tembalak burung. Warna benda? Hijau juga. Hebat lah. Betul tak? Dah. Orang kaji hadis tahu lah. Tak ada sebut biru. Ada sebut biru. Malaikat yang katak manusia dalam kubur, mata dia tubik api. Nampak? Api itu berwarna biru. Tu ada. Gang politik ni. Nak cover color. Nampak? Walhasilnya jagalah perbatasan hukum hakam yang digariskan di dalam agama Allah. Lama kita sekejap lah. Siapa masih mati kita. Jagalah. Siapa masih dengar, kita dengar. Siapa masih semayang.
Siapa masa puasa, puasa. Nah, tak ada apa-apa. Tu kerjaan kita atas dunia. Tak ada benda lain. Siapa masa mati, siapa masa mati, siapa masa mati. Ni kita nak jaga. Dah kalau kita mati dalam keadaan sembahyang tak cukup. Puasa tak cukup. Ada hutang dengan Allah. Allahu Rabbi. Mana kita nak jawab depan Tuhan? Tuhan tanya dah ni mana rakyatmu dalam keadaan mu buat zalim, mana cerita? Piti dia mu ambil warna cerita ni. Sekian hari bulan piti hak projek ni bahan semua dah warna cerita. Kita nak jawab mana? Sebab tu orang yang bertanggungjawab dia kena minta maaf dan dia kena ganti balik. Kena keluar benar dalam TV, dalam radio. Kena cakap harta sekian-sekian. Telah pun diambil secara tidak sebenar, secara haram. Dan pada malam ini, pada hari ini sekian-sekian hari bulan, saya minta maaf dan akan ganti balik. Barulah terlepas daripada hari akhirat. Kalau tidak, dibelenggu akan tangannya pada hari kiamat. Seorang je rakyat tak reda atas pemerintahan di atas dunia kerana dia zalim, maka tangan dia dibelenggu kot-kot pada hari kiamat di padang mahsyar. Tak boleh buka tangan dia, terikat kot-kot. Seorang rakyat. Dah kalau ni gak orang seorang kena zalim, berderu-deru kena zalim. Tak tahulah keadaan dia lagu mana di padang mahsyar. Sebab itulah kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Mudah-mudahan dengan rapat, dengan duduknya kita dalam majlis ilmu, dekatnya kita dengan ulama-ulama, menjadikan kita ini nampak orang yang soleh, yang berdapat syafaat pada hari akhirat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Learning gak bukan kata manusia lah dia nak tupang orang alim. Dia akhir zaman ni, dekat nak kiamat ni, tanda-tanda kiamat telah pun habis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dan tiap-tiap orang-orang yang ada pangkat sisi Allah, orang soleh, orang alim, dia dah ada boleh dapat tarik manusia masuk dalam syurga sama dengan dia tak. Maka peristiwa cerita-cerita dalam hadis ni bukan saja manusia tahu, jin pun tahu. Sebab tu ada seorang kenalan kita, dia pandai berubat bahagian jin. Dia kata learning bukan learning sajalah. Puak-puak jin kalau kita tengok tak ada lah ngasuk set-set ketara harap ada. Tak ada dia tupang maknanya set-set hak kaki judi ada. Hak kena jin rasuk dalam tubuh, set-set baca Quran. Set-set orang ada ilmu, set-set beramal. Pasal apa? Pasal jin pun tahu juga apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada pangkat sisi Allah boleh tarik dia masuk dalam syurga Allah. Maka dia tak cari peluang untuk rapat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nampak? Sebab tu kalau kita tengok dok pelik lah, hafiz Quran kena rasuk. Nampak? Jin tupang tubuh dia, tak ada masalah. Pasal apa? Jin reti masa nak duduk dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasal nak tupang tak syafaat pada hari akhirat. Kita ni sebut ada tak jin rasu kaki botol ada asyik ambil set-set dia dah patak neraka. Jin penzina telah dirasuk oleh jin ada? Ada. Tak payah dah. Set-set dia dah patak neraka. Hak dia nak orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Syamaah. Nampak? Adakah dengan sebab tu kita tak payah beramal? Tu kena lebih parok lagi, kita kena beramal. Faham? Beramal soleh, dekat pula dengan ulama-ulama, lambat ada majlis ilmu kita pergi. Dah kita nak ngajar tak ada.
Nah, kita nak ngajar dak ada. Jadilah orang yang mendengar pengajaran. Nampak? Jadilah orang yang mendengar. Ni ngajar pun dak ada, dengar pun dak. Nah, jadi rugilah kita. Nah, maka tidak lain tidak bukan kita duduk atas dunia ini, ikutlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Allah Subhanahu taala dalam Quran. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita dapat menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk pula hadis yang kelima, iaitulah tajuk di siapa orang yang berkerak, yakni orang yang muflis. InsyaAllah akan kita baca pada bulan hadapan di masjid ataupun surah yang akan ditentukan dan akan diberitahu kemudian insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan sebelum kita lupa, kita ada dua benda ni, tabung derma untuk masjid, untuk surah satu, dan juga yang keduanya untuk pondok Al-Irsyad di Balu. Nampak? Kedua-dua sumbangan ini mudah-mudahan dapat kita sumbang. Sunat kita beri derma. Mudah-mudahan dari sebab itu dapat menyelamatkan kita, memberi faedah kepada kita bukan saja atas dunia, lebih-lebih lagi pada hari akhirat. Hak kita derma dalam tabung pada malam ni, itulah hak kita dan harta kita yang akan kita lihat pada hari kiamat. Sini hak surah dan selagi untuk tabung kita buat pondok. Nampak? Bukan nak buat kasino buat pondok. Nampak? Jadi bila orang nak buat pondok, nak ngaji agama, pakak-pakaklah kita derma. Dua tabung malam ni. Nampak? Tak wajib beri duit. Nak beri mah pun boleh. Nak beri cicing ketuk pun boleh belaka. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sebab murahnya kita, Allah Ta'ala lebih murah untuk kita insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syabina bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhilatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'in wa azabil akhirah bihurmatil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.